Muqaddimah suratul Hadid, kita ikut tartib pimpinan, dia mula dengan Makkiyah, Madani, Makki. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia kata surah ini suratul Hadid Madaniyatun. Maknanya hak ramainya wa hukiya an ba'dil mufassirin al-ijma' ala zat. Mana dia diambil daripada sebahagian ulama tafsir, dia kata ijma' dah tu. Ijma' majoriti ulama mengatakan surah Al-Hadid ini surah Al-Madaniyah. Mana surah yang diturunkan di Madinah ataupun setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Itu dia panggil surah Madaniyah. Dan ada juga khilaf, waqila, ada juga ulama kata Makkiyah surah ini. Maka seorang tokoh ulama nama dia Ibnu Ashur, dia cuba buat penyelidikan tentang Madani ke Makki, buat kajian kenapa ulama boleh khilaf dalam masalah ini. Wastazhara Ibnu Ashur anna sadra hadhihi surah Makki. Dia kata permulaan surah ini Makki. Wa anna dzalika, sehingga kepada ayat wa innallaha bikum laraufur rahim, ayat 9, 1 hingga 9 Makkiyatun. Wa amma ba'da dzalika, selepas daripada itu ada yang turun di Madinah, sebagaimana yang dapat kita kesan daripada makna-makna ayat, seperti Allah menceritakan perkataan puak munafikin. Ini confirm Madinah, sebab munafikin belum ada di Mekah. Ada yang kata sebahagian dia masih lagi Makki, seperti ayat alam ya'ni lil ladzina amanu, surah Al-Hadid ayat 16. Qal, kata dia, wa yusbih. Jadi kalau kita nampak kepada siyaqil ayat, akhir surah sampai kepada ayat innallaha qawiyyun aziz 25, nazala bil Madinah. Jadi diletakkan ulhiqa bihadhihi surah, diletakkan dalam surah ini tauqif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilaliha atau fi awakhiriha. Ini ayat maknanya ada sedikitlah perbincangan. Kenapa dia mempertahankan, bagaimana hujah dia? Dia kata setengah Makki setengah Madani. Qultu wa fiha ayatun la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi. Tak sama orang yang menafkahkan duit dia sebelum pembukaan kota Mekah. Ayat 10. Jadi kalau kata buka kota Mekah bila tahun 8. Wa sawa'un kana murad bil fathi fi tilkal ayat, sama ada pembukaan kota Mekah tahun 8 atau buka kota Hudaibiyah tahun ke-6, fa inna utliqa alaihi ismul fathi, maka dikatakan pembukaan dua-dua tu. Dan surah dia pun nama suratul Fathi, surah yang sebut tentang ini. Fahiya muta'ayyinatun li an takuna banadiyah, maka surah itu jadi madani. Fala yanbaghi al-ikhtilaf, maka tak bolehlah kita nak khilaf-khilaf bahawa kebanyakan ayat dalam surah ini madaniyun. Tapi ada celah-celah dia Makkiyun, wallahu alam. Jadi ulama ni dia tak mau cakap panjang, tafsir pun pendek ni, maka dia kata Madaniyah. Makna ambil kepada majoriti ayatnya Madani. Wallahu alam. Maqasid surah maknanya objektif surah. Baik. Yang pertama al-hadithu an mazahidi qudratillah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini tanda-tanda zahir kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan juga tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha indah, yang maha tinggi. Yang kedua, da'watul mu'minina ila at-tamassuk bi ta'alimi dinihim. Allah Ta'ala ajak kita orang-orang mukmin
supaya berpegang dengan ajaran agama. Berpegang dengan ajaran agama ini benar-benar kuat, sebagaimana besi kuat, kita juga kena kuat. Jangan bergoyang. Kata orang jangan mudah goyak, jangan mudah goyang. Baik, itu dua. Adapun poin utama, dia panggil poin utama dalam surah ini, apa dia? Yang pertama, ada 9 perkara. Yang pertama, iftitahus surah bi bayani tasbih jami'i ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Ta'ala buka surah ini dengan menyatakan bertasbihnya semua makhluk Allah Ta'ala ini bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla, dan memuja Allah Azza wa Jalla dengan menyebut sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala yang indah, Asma'ul Husna, dan sifatnya yang maha tinggi. Dua, zikru ba'di mazahiri qudratillahi ta'ala. Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada tanda-tanda zahir kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan luasnya kerajaan Allah, dan lengkapnya pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh lari daripada apa yang disusun, yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa boleh lari, boleh nak keluar daripadanya. Salisan, yang ketiga, haddul mu'minina ala thabati ala imanihim. Ayat ini juga menggalakkan, menguatkan semangat orang mukmin supaya sabat, teguh, tetap pendirian di atas keimanan mereka, wa alal infaq, dan banyaklah nafkah fi sabilillah. Orang ada harta, jangan duk simpan harta. Kalau simpan harta jadi hak orang lain, bukan jadi hak kita. Dia akan jadi hak orang, bukan jadi hak kita. Rabi', yang keempat, bayanu husni aqibatil mu'minina wal mu'minat yaumal qiyamah. Allah juga menyatakan eloknya akhir kesudahan perjalanan orang mukmin dan mukminat pada hari kiamat. Mereka akan dibawa ke mana? Ke syurga. Wasu'i aqibatil munafiqin, dan buruknya akhir kesudahan orang-orang munafiqin. Dan apa yang terjadi di antara dua kumpulan itu, pertembungan, perdebatan, dan juga perlawanan. Kita akan lawan munafikin. Khamisan, yang kelima, hasul mu'minina 'alal khusyu' lillahi wa khasyatihi. Menggalakkan orang mukmin supaya sentiasa khusyuk, tunduk, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan memberi amaran kepada orang muslimin daripada terjebak ke dalam sebab-sebab yang boleh menjadikan hati kita keras. Hati jadi keras sebagaimana yang telah ditimpa ke atas golongan ahlul kitab pada zaman dulu. Kita kena dah. Kita jangan ulangi balik kesilapan mereka. Sadisan, yang keenam, zikru sawabil mutasaddiqin. Allah sebut pahala orang yang bersedekah. Allazina aqradullaha qardan hasana, orang yang memberi hutang kepada Allah sebagai hutang yang baik. Jadi Allah anggap kita bersedekah itu macam kita bagi hutang kepada Tuhan. Bermakna hutang mesti dibayar walaupun tidak dituntut. Kata pencari hutang, maknanya pahala itu kok mesti Tuhan akan bayar. Sabian, yang ketujuh, bayanu masiril hayati dunia. Allah nak nyatakan kita perjalanan hidup dunia, wad da'watu ila isaril ajilah 'alal ajilah, dan seruan supaya melebihkan, mengutamakan persiapan kita untuk kehidupan yang abadi daripada kehidupan kesenangan yang sementara sekarang ini. Kita nak senang juga atas dunia, tapi hak kita nak senang sungguh hakikinya di akhirat esok. Kita mengutamakan yang kekal daripada yang fana, yang fananya dunia. Saminan, yang ketujuh, takrir, nak menetapkan
anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Semua benda itu dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Qada dengan qadar. Tak akan berlaku apa-apa atas dunia ini kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. At-tasi'an yang ke-9, bayanu wahdatir risalatis samawiyah, menjelaskan risalah yang datang daripada langit ini, daripada Allah Azza wa Jalla, satu je. Apa dia? Tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Mereka para nabi berbeza dari sudut cabang-cabang. Cabang mungkin berbeza, tapi asas tauhid. Wa tanwihu bi hikmati irsalir rusuli wal kutubi. Dan Allah nyatakan juga hikmat kenapa diutuskan rasul dan diturunkan kitab-kitab. Itu 9 isu besar yang terkandung dalam surah yang mulia ini.